Hai, anak-anak Mama hari ini, apa kabar? Oke, Cikgu Mama harap hari ini semua sehat untuk meneruskan lagi PDPR kita pada pagi ini. Oke, terlebih dahulu, mari kita lihat pesanan Mama untuk anak-anak hari ini. Ilmu itu ibarat air yang terus mengalir, tidak berpenghujung. Maka tuntutlah ilmu seluas lautan, umpama awan berarak gagah. Galilah ilmu hingga ke dasar lautan yang syarat dengan pelbagai ilmu. Demikian lautan, dasarnya yang menawan kalbu, dihuni oleh hidupan laut yang berwarna-warni. Begitulah nilai senaskah buku, walau sehelai ilmunya tidak mati ditelan zaman. Jadi maksudnya anak-anak, jika kita ingin berjaya, kita mesti rajin mencari ilmu. Carilah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ya, boleh ya sayang? Baik, kita teruskan hari ini. Baik, hari ini kita masuk dalam unit 7, masih juga berada di keselamatan di rumah, tetapi dengan tajuk tumbuhan berbahaya. Dan aspek kita hari ini ialah seni bahasa. Cikgu Mama tahu, ramai anak-anak yang suka belajar tentang seni bahasa. Dan kita sebenarnya telah pernah belajar seni bahasa semasa kelas bersemuka sebelum ini. Betul kan? Baik, hari ini kita akan lihat seni bahasa dari aspek bercerita. Dan kita gabung jalinkan dengan kemahiran menulis. Maknanya hari ini anak-anak kena menulis. Ya, tetapi dalam bentuk bercerita, dalam erti kata lain, kita buat karangan pendek. Nah, anak-anak hari ini semua akan belajar cara membina cerita karangan pendek. Ya, ingat fokus kita hari ini ialah anak-anak akan belajar tentang perumpamaan. Perumpamaan, apakah ini dimaksudkan dengan perumpamaan? Yang akan digunakan dalam cerita. Baik, apakah maksud perumpamaan anak-anak? Baik, untuk pengertian lebih mudah, pengertian mudah perumpamaan boleh ditakrifkan atau dimaksudkan sebagai umpama sesuatu yang juga dianggap sama penggunaannya, yaitu jika ada perkataan misal, ibarat, bak, bagai. Contohnya seperti yang anak-anak belajar sebelum ini bersama Cikgu Mama. Bagai anjing dengan bayang-bayang. Seperti ular kena palu. Lagi? Seperti anjing dengan kucing. Ingat lagi? Jadi, dan anak-anak boleh cari lagi maksud perumpamaan, yang apakah maksud perumpamaan dalam laman web di sini. Yang link berwarna biru yang Cikgu Mama beri, yaitu dalam laman web DBP atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Boleh cari melalui engine carian atau kita sebut selalu Google, Google. Jadi siapa yang ada telepon bimbit di rumah, dan ada internet, jaringan internet, bolehlah cari dalam tu ya. Baik, ini yang kita mau masuk hari ini sayang. Tengok semua. Aktiviti hari ini pastikan anak-anak buka dulu buku teks hari ini, muka surat 45 45. Baik. Aktiviti 1 hari ini, baca dan fahami terlebih dahulu kandungan teks dalam cerita 1 hingga cerita 4. Ini maksudnya. Ini cerita 1. Ada gambar. Cerita 1 nih sayang, semua ini sudah lengkap.
Nampak ada perkataan berwarna biru, itulah yang dimaksudkan sebagai perumpamaan. Seperti katak di bawah tempurung. Okey. Ini cerita 1 ni sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Yang kamu akan buat hari ini ialah cerita 2. Cerita 2 dia belum lengkap. Okey. Begitu juga dengan cerita 3 pun belum lengkap. Cerita 4 juga belum lengkap. Tetapi cerita 2, cerita 3, cerita 4 telah diberi panduan. Okey, ini frasa-frasa ayat yang telah diberi. Tinggal kamu lengkapkan frasa ini menjadi ayat yang lengkap dan terhasillah perenggan. Okey, ini kita panggil perenggan 1. Sini nanti kita panggil perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4. Ya, jadi lengkapkan ayat ini menggunakan perkataan-perkataan yang telah diberi di samping. Kamu boleh tambah perkataan kamu sendiri supaya ayat kamu lebih menarik. Ya, lengkap tu maksudnya macam cerita 1, dia sudah jadi lengkap. Boleh? Dan sambil-sambil tu jangan lupa cari maksud perumpamaan inilah. Seperti katak di bawah tempurung, seperti lipas kudung, seperti cacing kepanasan, seperti melepaskan batuk di tangga, dan bagai aur dengan tebing. Cari dulu maksudnya. Okey? Supaya apabila kamu tahu maksudnya, baru kamu boleh bina ayat yang lengkap. Ya, anak-anak? Baik. Dan hari ini, cerita ini berkenaan tumbuhan berbahaya. Okey? Siapa ada tumbuhan ini di rumah? Ini dikatakan tumbuhan berbahaya ya. Dan juga dipanggil sebagai pokok duit-duit. Kenapa pokok duit-duit? Sebab, kenapa? Kenapa pokok duit-duit? Sebab daunnya seperti duit. Dikatakan seperti duit-duit shilling itulah. Satu dipanggil pokok duit-duit. Tetapi rupanya daun-daunnya ini bergetah. Jadi, jika ada di rumah, sekiranya mahu buang, bolehlah buang. Boleh berbincang dengan ibu bapa ataupun jika mahu dijadikan hiasan, pastikan tidak mendekati bunga ini atau tidak memetik daunnya. Ya. Jadi, untuk aktiviti 2, salin semula teks dalam buku tulis dengan melengkapkan frasa-frasa ayat yang telah disediakan. Buat dalam bentuk perenggan. Pastikan semasa kamu membina ayat, gunakan semua frasa ayat yang telah diberi. Di samping kamu boleh tambah perkataan sendiri agar ayat kamu lebih gramatis. Inilah tadi. Cikgu Mama telah pecahkan tadi. Sama dengan yang kamu nampak di muka surat 45 tadi. Ini dia. Contohnya begini, kamu tulis begini. Contohnya, di sini Cikgu Mama sudah bantu. Nabila berlari pantas seperti lipas kudung. Dia memberitahu ibunya akan bahaya getah pada pokok duit-duit. Ibunya tidak. Ibunya tidak. Di sini kan, kamu sambung yang ini. Tambah lagi ayat kamu sendiri. Sambung sampai habis lengkap. Okey. Begitu juga dengan cerita 3. Ini cerita 3 kan? Sama juga. Kamu lengkapkan. Dan seterusnya cerita terakhir, cerita keempat juga kamu kena lengkapkan. Ya? Boleh ya anak-anak? Okey, kita tengok. Ini yang perlu kamu buat nanti. Kamu andaikan yang ini ialah muka surat buku tulis kamu. Ya? Cara menulis dalam buku tulis. Lihat macam mana Cikgu Mama tunjuk. Cikgu Mama telah pesan jika perenggan pertama, kita akan tulis di tepi garis buku dahulu kan untuk perenggan pertama ini. Apabila masuk perenggan kedua atau cerita 2, kita jarakkan sedikit ke dalam. Ya, atau satu jari. Ingat Cikgu Mama ajar? Ini cerita 3 dan ini cerita 4. Lengkapkan, ya. Ingat, semasa membina ayat, pastikan semua frasa yang diberi pada setiap gambar kamu masukkan dalam karangan kamu. Okey. Sambil menggunakan perkataan sendiri. Boleh ya? Okey, baik.
Oke, jadi Cikgu Mama harap semua paham. Selamat belajar anak-anak Mama. Oke, jika ada masalah, boleh message personal dengan Mama Fatihah. Ya, jadi apa yang pengajaran kita dapat hari ini, Cikgu Mama harap jika ada tumbuhan yang berbahaya di rumah kita atau di mana sahaja, janganlah kita menyentuh atau cuba memegangnya. Ya, boleh anak-anak? Baik. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.